Hai, selamat datang ke channel saya Muiz Aziz. Hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan procrastination. Jadi dalam video ini kita akan tengok apa itu procrastination dan kenapa kita procrastinate. Kemudian saya akan kongsikan 4 cara untuk kita hentikan procrastination sekarang. So, let's go. Apa itu procrastination? Procrastination adalah tindakan kita untuk melambatkan atau menangguhkan satu tugas. Jadi kenapa kita procrastinate sebenarnya? Kajian psikologi sikap telah menemui satu fenomena yang dipanggil sebagai time inconsistencies. Apa itu time consistencies? Time inconsistencies merujuk kepada kecenderungan otak kita untuk lebih menghargai rewards sekarang berbanding rewards untuk masa akan datang. Bayangkan ada dua diri kita, iaitu diri kita yang sekarang ataupun kita panggil present self, dan diri kita untuk masa depan, future self. Bila kita set goal untuk diri kita, sebagai contoh kita nak kuruskan berat badan, ataupun kita nak menulis buku, ataupun kita nak belajar bahasa yang baru, korang sebenarnya sedang bayangkan apa yang korang nak dalam life untuk masa akan datang. Future self ni senang untuk hargai the long term rewards, the benefits of the long term reward. Tapi untuk mencapai goal untuk future self, hanya current self saja yang boleh melakukannya. Sekarang bila kita nak buat keputusan untuk ambil tindakan, untuk exercise, untuk mula menulis, untuk mula belajar bahasa, kita sedang buat keputusan untuk present self. Dan mengikut kajian, present self sangat sukakan instant gratification, sangat sukakan instant reward, bukan long term reward. Jadi present self dengan future self ni siasa bercanggah antara satu sama lain. Future self nak sihat, future self nak kurus, tapi present self nak makan donat. Memang betul, semua orang tahu kita perlu makanan yang sihat hari ini untuk mengelakkan overweight, untuk mengelakkan obese dalam masa 10 tahun lagi. Tapi kesan seperti diabetes, sakit jantung, semua itu akan berlaku lama lagi. Sama juga seperti kita menyimpan duit untuk masa depan. Kita tahu ia penting, tapi faedahnya berpuluh-puluh tahun lagi. Jadi lebih mudah untuk present self melihat benefit untuk membeli kasut sekarang berbanding kita menyimpan RM100 untuk future self kita masa kita berumur 70 tahun nanti. Sebab itulah kita merasa semangat untuk ubah di hidup kita hari ini. Tapi bila kita bangun esok pagi, kita kembali kepada diri kita yang asal, diri kita yang malas, diri kita yang tak bersemangat. So, otak kita faham kebaikan untuk kita berubah bagi jangka masa panjang, untuk masa depan, untuk future self. Tapi untuk current self, lebih mahukan reward yang serta-merta. Jadi macam mana cara kita nak hentikan procrastination sekarang? Kita dapat 4 cara untuk kita hentikan procrastination sekarang. Cara pertama adalah berikan reward serta-merta untuk tindakan yang kita ambil. Cara ini adalah kita gabungkan aktiviti yang kita suka dengan aktiviti yang kita selalu procrastinate. Sebagai contoh, kita hanya tengok Netflix masa kita nak lipat baju ataupun iron baju, ataupun kita hanya dengar lagu yang kita suka semasa kita exercise atau semasa kita jogging. Dengan ini kita memberikan instant reward, iaitu melakukan aktiviti yang kita suka, dan dalam masa yang sama memberikan benefit kepada future self dengan melakukan aktiviti yang kita selalu procrastinate. Cara kedua ialah kita berikan hukuman serta-merta untuk procrastination. Contohnya kita berikan duit RM50 kepada kawan kita, dan jika kita tak exercise hari ini, duit tu kawan kita akan dapat. Jadi diri kita akan berfikir, oh, kalau kita tak exercise, kita akan rugi RM50. Jadi itu akan memaksa kita untuk hentikan procrastination. Sebab kalau tak, kita akan kena penalti. Cara ketiga adalah kita sedia keadaan untuk future action sebelum masanya tiba. Bagi contoh, kalau nak kurangkan makan jajan, makan snack, jadi apa kita buat semasa kita motivated, masa kita fikirkan tentang kita punya future self, masa tu kita belikan jajan yang saiz kecil. Jadi dengan ini kita tidaklah berhenti serta-merta makan jajan tu, tapi bila sampai masa untuk kita teringin nak makan jajan tu, kita makan dalam portion yang kecil, kita makan yang saiz kecil saja. Ataupun kalau korang ketagih main game, ataupun korang ketagih tengok social media dan korang cuba hentikan ketagihan tu, cara ni adalah kita delete apps tu masa kita dalam mood tengah memikirkan berkenaan dengan future self. Jadi bila kita dalam mood present self, masa tu kita akan fikir, oh, kita nak buka social media, tapi apps dah tak ada, apps dah akan delete. Macam mana present self nak buka social media tu? Dia terpaksa download apps tu. Itu akan menyusahkan present self, dan kita discourage present self daripada menggunakan social media. Ataupun korang nak kurangkan time tengok TV, so caranya adalah korang boleh ambil remote control, simpan dalam bilik atau simpan dekat almari, menyediakan keadaan yang susah untuk present self later on untuk buka TV tu. Ini adalah satu cara untuk discouragekan present self daripada melakukan aktiviti yang kita nak hentikan itu. Bila susah dapat remote, ia akan membuatkan kita less motivation untuk tengok TV. Cara keempat adalah kita jadikan target kita
lebih mudah untuk dicapai. Kenapa penting untuk kita jadikan aktiviti ini lebih mudah untuk dicapai? Pertama, aktiviti yang kecil ni akan membantu kita untuk kekalkan kita punya momentum, konsistensi dalam jangka masa yang lebih panjang. Maksudnya, kebarangkalian untuk kita selesaikan tugas yang lebih besar nanti ada lebih tinggi. Perkara yang buatkan kita procrastinate adalah selalunya untuk memulakan sesuatu. Korang perasan kan, bila kita nak mula start exercise tu, punyalah susah, tapi bila kita dah start exercise, tiba-tiba rasa macam best pula kan. Jadi sebab itulah kita kena kecilkan saiz habit yang kita nak buat tu. Kalau habit tu kecil dan mudah, ia akan buatkan kita kurang keberanian untuk kita procrastinate. Sebagai contoh, korang punya goal adalah nak jogging 30 minit sehari. 30 minit tu lama kan. Kita fikir, oh ya Allah, lamanya 30 minit kita nak exercise. So mula-mula kita fikir 30 minit tu pun dah rasa macam tak apalah, tak payah buat lah, malas nak buat. Jadi apa yang kita buat pertama adalah kita kecilkan. Kita panggil 2 minute rule, peraturan 2 minit. Yang mana untuk kita mulakan exercise, kita jangan buat 30 minit, kita buat 2 minit saja. Jadi set, sebagai contoh hari ni kita kata kita nak exercise, nak jogging 2 minit saja. Okay, naik treadmill ataupun keluar daripada rumah sekejap, jogging 2 minit. Tapi janganlah sampai setahun kita berlari 2 minit sehari. Itu dipanggil pemalas pure sebenarnya. Slow-slow kita tambah masa tu. Okay, kenapa kita buat 2 minute rules ni? 2 minute rules ni adalah cara untuk kita trick otak kita untuk fikir 2 minit sekejap je dah siap. Jadi kita akan beri motivation untuk kita untuk bergerak melakukan exercise tu. Biasanya bila kita dah mula, kita akan mula rasa boleh buat lebih lama lagi. So teruskan saja. Tapi kalau kita rasa 2 minit tu dah cukup dan kita rasa malas, then stop. Esok pula kita buat lagi 2 minit. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dalam video ini. Jika korang suka video ini, tekan like dan subscribe. Korang boleh sharekan video ini ke kawan-kawan yang selalu procrastinate. Saya harap ia boleh membantu mereka untuk kurangkan procrastination mereka. Jumpa lagi dalam next video. Bye bye.